Assalamualaikum, Erlina Nasir. Tolong respon Ustazah, okey ke audio video? Audio dan video okey ke? Mama Bunga, Hamidah Dirwahid, Anita Saleh, Umi Afan, Kalisha Umairah, Patahiyah Muhammad, Marzia Hassan, Kak Syuk, Razimah Kamaruddin. Respon Ustazah, audio video okey ke? Dr. Maizura Rahim, Adawiyah Kasim, Ida Najwa, Siti Nur Majid, nama anda disebut di dalam Masjidil Haram, pintu 91, tingkat 1. Ida Nur Shima, Nazatul Naina, please respon audio video okey ke? Rohani Sulung, Rozayah Razali, Nur Aziah Abu Kasim, Hamidah Zain, Kak Sania Sania, Rohina Latif, Hamidah Dul Wahid, Rodiah Rubi, Hamimah Ali, Zainah Buyung, Raizah Abu Muhammad. Alhamdulillah. Mana okey, Kak Nazah dah respon dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. EV jelas. Keflizul, are you ready? Kita nak jumpa Latahzan Johor pada 4 Jun. InsyaAllah, amin. Wow, Ustazah dah pecah tung dulu dah. Masya Allah. Alhamdulillah, sangat jelas semuanya Kak Nazah. Baik, tanpa membuang masa, jom. Terima kasih Keflizul, 50 stars Ustazah dapat pagi-pagi. Alhamdulillah, anda bersama Ustazah Zai saat iktikaf di dalam Masjidil Haram. InsyaAllah, moga Allah redha pada kita semua. InsyaAllah, berpagi-pagian di sini jam 5.30 pagi lebih kurang. Sekejap Ustazah off volume. Ustaz Azwan duk WhatsApp Ustazah ni. Dia risau Ustazah tak boleh bilik lagi. Okeylah. Alhamdulillah, syukur. Dahlia Jamaluddin, Ahadiah Agoy, Rosa Gunting, Nur Hashimah Nurdin, Ma Makna Yuma. Masya Allah. Terima kasih Hawani, 50 stars. Alhamdulillah. Amin, amin Kak Nazah. Hanna Jannah, Zuraidah Nurli, Umay Kasim, Nikalsum, Rehan Hamid. Alhamdulillah, Hamidah Abdullah. Siapa yang rasa suara tak kuat sangat, tolong kuatkan volume sebab nampak orang lain dah semua kata okey. Terima kasih Nur Azia, terima kasih Hanum bagi stars pagi-pagi kat Ustazah. Diterima. Saya sedang ambil stars anda daripada Masjidil Haram. InsyaAllah, cahaya ketenangan SNSH. Masya Allah. Amin. Satu hari nanti ya Allah, jemputlah Umi Afan, Kalisha dan semua yang berada di sini insya-Allah. Sahabat-sahabat Latahzan, tahniah, anda telah memasuki bab 239, kemuliaan adalah ujian. Tajuk ni pun best walaupun dia ringkas. Ustazah nak ambil satu tajuk je, sini sampai sini kan. Ni bab ni kita sambung besok. Subhanallah, sahabat-sahabat, Ustazah bawa kitab Latahzan ni dalam beg kasut Al-Fawwas ni, dalam beg Ustazah ni. Sebab apa? Ustaz Azwan kata sampai bawa kitab dalam masjid. Tu dia Masya Allah. Ustazah bawa ni semata-mata sebab pakai pagi tadi macam ada peluang lepas Ustazah sahur, Ustazah datang masjid. Ustazah hari ni sahur dekat bilik sebab malam tadi Ustaz Azwan balik lambat. Ada open house, orang Arab panggil dia, orang Patani, Indonesia Melayu yang duduk dekat Bukit Ajiat. Ya Allah, jadi dia balik tu, dia bawa macam-macam nasi lemak lah. Dia punya bercerita yang abang tak rasa macam ada dekat Mekah. Dia kata mereka duk buat laksam lah, bihun goreng lah, semua menu-menu Melayu. Jadi sakanlah kawan tu makan. Dia bawa balik dekat Ustazah sebab dia orang kirim. So pagi tadi Ustazah makan apa pagi tadi nasi lemak. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Nun Kak Utaka. Oh, kalau putus-putus bukan dari Ustazah sebab now di Mekah ni lain sangat cantik. Uswatun hasanah, Masya Allah, Masya Allah. Baiti Abdullah, kita gedabak ni apa tu? Subhanallah. Ketupat tak ada, siap sate apa semua Ustaz kata semalam. Masya Allah, kan pukul berapa dia punya jemputan? Lepas Isyak. Ustaz Azwan punya grup lepas Isyak. Lepas tu dia kata abang nak balik pukul 11 malam tu. Ada lagi grup baru sampai dan ada juga grup yang dijemput pukul 2 pagi. Tu dia orang Arab ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Budaya mereka tak sama dengan kita kan. Itu cara
anak-anak muda Mekah lah yang buat. Wah, Dr. Maizura Rahim asal Patani. Alhamdulillah. Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Yun Taslim insya-Allah akan sampai ke sini. Amin. Kena segerakan tu Kak. Ada dah tu insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf ya, Ustazah tak boleh buka muka sebabnya bila Ustazah ke masjid berpagi-pagian subhanallah, ni pada pakai macam ni pun kadang-kadang macam kita nak fokus pada kuliah kan, nanti ada je ni Ustazah ya masya-Allah. Seronok sebenarnya orang tegur ni, tapi sebab kita tengah fokus dengan kuliah kan. Masya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salamah ibnu Salah. Okey, Hairiah Haji Ismail Hamidah Abdul Wahid Habibah Su'ib. Jom kita keloi-keloi nama kita. Maryam Ma'ruf, masya-Allah, dalam Masjidil Haram disebut namanya. Siti Anisah Masnur, Nur Aisyah Haji Bakar, terima kasih send 50 stars kat Ustazah. Suraya Su, Nida Sani. Okay, ramai-ramai ni kalau ada orang utara khususnya, jangan lupa klik komen Kak Nazah tu untuk join program utara. Program di utara, Syawal diraikan bersama Ustazah Zai. InsyaAllah itu tong air zam-zam. Okay, Ustazah tengok je hari ni. Maghrib nanti baru boleh minum. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mek Zainab, Nurzilah Yunus. Okay. Amin. Delima Ima akan sampai ke sini bersama anak-anak. Amin, amin, amin. Jom kita baca kitab. Kemuliaan adalah ujian. Sahabat-sahabat, siapa mana ni? Apa yang tanya soalan? Kenapa Ustazah pun tak soalan dia tadi? Dah lari dah punya komen ni, tak nampak laju sangat. Assalamualaikum Ustazah. Amin, amin. Waalaikumsalam. Amin. Salamah. Amin. Idah Emir. Ustazah doakan Kak Nani insya-Allah. Amin. Kak Roza Nani. Amin. Siti Aminah. Masya-Allah. Ustazah yang sebut nama, yang seru nama bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram tak boleh berbicara. Amin. Rodiah Rubi, Iza Zaharul Kamal. Bilalah saya dapat ke sana. Amin. Terus niat doa kasih Nurul Syah. Sawiyah Dirani, Yuzita, Makcik Syikin, I miss you. Munirah Draman. Munirah Draman dekat sini pula. Mai datang sini. Okey, Zanaria Zakaria, Syifa, Siti Hajar Hasan. Kak nak gerak ke Teluk Intan. Okey, Juwita Ismail. One day dia akan bersandar dekat tiang ni dengan Ustazah. Amin. Nasimah Sanu, Mek Yam, Nur Farah Lina Abdullah. Amin, amin ya Allah, semoga sampai Nur Farah insya-Allah cahaya ketenangan. Duk Ghalid baca hangpa punya komen ni. Masya-Allah. Okey, Ustazah Zai sayang anda semua. Moga-moga semuanya direzekikan ke sini insya-Allah. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakan kebaikan. Ya, Kak Nazah nampak sokmo Kak Nazah dekat sini. Lebih-lebih lagi orang kuat untuk Rehlah Utara. Masya Allah, ganjaran Allah besar untuk Kak Nazah sekeluarga. Amin. Pasti insya Allah. Siti Hajar Hasan, Nur Ali, Zaliha Lub, semua sekali akan sampai ke sini insya Allah. Pasir Mas. Bila lah Ustazah nak jumpa orang Pasir Mas Subhanallah. Hai Muswati Embung. Ya Allah, sentiasa ku sebut nama anak anda Akil di sini.
Masya Allah, semoga kebaikan, insya Allah. Amin, amin. Nuriyah Awang Hamad, amin. Sentiasa didoakan kebaikan. Jom sahabat, bila kita berbicara bab 239, kemuliaan adalah ujian, kita faham dah ujian tu apa. Okey, tetapi sahabat-sahabat, bila kita sebut kemuliaan, cuba jujur pada diri, siapa yang tak nak kemuliaan? Sahabat, Masya Allah, ada yang minta doakan supaya dapat panggilan haji. Kami dekat sini seronok sangat. Ni ada sahabat umrah Ustazah yang belum tahu ni. Malam tadi Ustazah diberi berita gembira daripada seorang jemaah Ustazah yang pertama kali umrah ikut Ustazah ni. Ustazah, saya ini umrah pertama. Okey, tak apa, Alhamdulillah. Tiba-tiba semalam dia kata, Ustazah, saya baru dapat mesej, saya dapat haji tahun ni. Tu dia sahabat-sahabat. Ini bukan kali pertama tahu Ustazah dapat jemaah Ustazah buat umrah, sebab dia tunggu haji tak dapat. Akhirnya dia pergi umrah. Pertama kali pergi umrah, datang ke sini sahabat-sahabat, toing, dia dapat mesej, dia dapat panggilan haji tahun ni. So dia balik ni, dia dah kemas-kemas untuk datang haji pula. Masya Allah, ajaib kan kekuasaan Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Saya kan bila dengar orang dapat panggilan haji ni, sebab doa saya kat sini macam tu. Siapa sahaja anda. Sarina Aziz suara tak berapa okey. Linda kecil tak sabarnya. Masya Allah, Kekanda Azizah Arifin, kita ada di sini. Subhanallah, pembaca berita yang mulia akhlaknya, semulia indah rupanya. Masya Allah, bersama-sama dengan kita di sini. Alhamdulillah, didoakan daripada dalam Masjidil Haram, semoga semuanya diharamkan Allah daripada api neraka. Amin, amin, amin. Subhanallah. Okey, kemuliaan, semua orang nak mulia. Mulia dari segi apa? Mulia dari segi nama, dari segi tahta, dari segi harta, dari segi rupa. Masya Allah sahabat, mana ada orang nak hidup terhina? Semua orang nak mulia. Tapi sebenarnya kemuliaan yang kita nakkan itu, sebenarnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, adalah ujian. Bila kita pandang kemuliaan yang didambakan oleh semua orang adalah ujian, kita merasa takut. Sahabat, semalam ketika Ustazah tengah bersiap-siap untuk menghantar ke lobi sajalah jemaah Ustazah yang nak naik ke Gua Hira. Ya Allah, grup ni memang pelik sahabat-sahabat, nak cerita pun nak nangis. Sebab grup ni adalah majoritinya orang pertama kali di kalangan warga emas. Masya Allah, umrah semua berebut walaupun Ustazah tak bagi rest. Umrah Ja'ranah dengan umrah Hudaibiyah tu, miqat di Ja'ranah dengan Hudaibiyah, mereka tak ada rest. Biasanya ada rest 2-3 hari. Contoh hari apa? Hari tu kami pergi ke Ja'ranah hari Rabu, hari Khamis dah Hudaibiyah. So Ustazah rasa hari Khamis tu mungkin diorang nak berehat. Tak, semuanya buat umrah 3 kali. Jaga pakcik larat ke? Okey ke? Okey Ustazah, saya nak buat. Sampai seorang pakcik umur 74 tahun, memang kerja dia kait buah kelapa sawit sahaja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata Allah Ustazah, apa sangatlah, bukan nak cakap besar Ustazah, saya ni duk kerja pagi sampai petang lah, duk kait buah kelapa sawit. Letih Ustazah, sakit pun tak terasa, ni kan lagi nak tawaf dengan sa'i. Ya Allah sahabat-sahabat. Kemudian biasanya bila Ustazah kata siapa yang nak naik atas Jabal Nur, Gua Hira, tak di dalam itinerary, tapi sebab ada halang-halang sampai, kita hantar petugas untuk temankan. Masya Allah, biasanya Ustaz Azwan akan cakap hanya untuk orang 40 tahun ke bawah. Hanya bulat mata untuk 40 tahun ke bawah. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, rupa-rupanya yang mendaftar tu pakcik-pakcik kampung tu. Jadi saya pun berulang kali cakap, no, saya tak izinkan 40 tahun ke atas. Jadi dia kata, Ustazah boleh. Saya pun tapis lagi sampailah semalam, masih lagi pakcik-pakcik. Nur Aziz Abu Kasim, masyuk lah kalau kelapa sawit tu mereka punya. Asnaf yang datang dengan Ustazah ni bukan kelapa sawit mereka. Masya Allah, dengar kisah mereka, Allah, memang mereka ni betul-betul memanfaatkan datang ke sini sahabat-sahabat. Sebab kata mereka, orang yang hantar mereka datang ke sini, entahkan bila nak sampai. Apa saja peluang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah, mereka rebut sungguh-sungguh. Jadi saya tak sangka malam tadi mereka panjat Gua Hira, berjaya turun semula dengan selamat.
Ya Allah Tuhan, kan saya kagum. Memang tabik spring sangat-sangat dengan pakcik-pakcik tu. Itulah nak cerita orang biasa kerja keras kan, bertulang besi, berurat dawai. Allahu Akbar. Itu cara mereka menterjemahkan syukur mereka, tahu sahabat-sahabat. Jadi Ustazah Zai sentiasa memuliakan golongan ini. Ustazah Zai sentiasa merasa mereka mulia. Ustazah Zai tak rasa sahabat-sahabat dirahmati Allah, mulia sangat ke aku ni? Konon-konon owner syarikat, konon-konon hebat sangat, konon-konon sana sini orang sebut nama, mulia sangat ke? Tak. Mulianya kita, kalau perasaan mulia sahabat-sahabat, kita tak sedar sebenarnya itu adalah ujian. Pakcik-pakcik tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mereka Ustazah pandang penuh kemuliaan kerana Ustazah nampak jelas cara mereka menterjemahkan syukur dalam kehidupan mereka. Maka Ustazah selalu cakap, ya Allah bang, Allah muliakan mereka, Allah muliakan mereka. Betul Kak Sania, sebab kita risau. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita risau, kita takut sahabat-sahabat, pakcik-pakcik. Bayangkan seorang anak dia nak lepaskan ayah-ayah mereka yang dah 74 tahun pun ada, anda bayangkan. Tapi pilihan Allah kan. Saya ulang kali cakap, panjat Jabal Nur, Gua Hira tu tak ada apa-apa fadilat pun. Tak ada apa-apa fadilat. Sahabat, semalam waktu solat Jumaat di Keramat, KL, setiap minggu hari Jumaat memang adik saya akan masukkan dalam family group. Bapak saya dipimpin oleh siapa pergi solat Jumaat kan sahabat-sahabat. So Ita adik saya bagi tahulah, hari ni kecoh sikit ambil bapak dekat masjid. Ramai orang rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang meninggal dunia dekat Masjid Al-Akram, dekat kampung Datuk Keramat Ustazah Zai tu, dekat tempat bapa Ustazah selalu sembahyang. Meninggal dunia masa solat Jumaat. Ya Allah, dalam Ramadan dan Syawal ni kerapnya kita mendengar satu video hari tu. Ustazah tengok di Indonesia satu video, seorang, bukanlah pakcik tahu sahabat-sahabat, dia muda juga lelaki ni, tak adalah tua sangat. Dia tersandar dekat dinding dalam satu kuliah. Dia tanya dekat soalan dekat ustaz yang mengajar, nanti apabila kita ini sudah kembali ke rahmatullah, telah meninggal dunia, ada tak kita ini peluang untuk bertemu dengan Nabi? Dia tanya dekat ustaz yang mengajar. Lepas tu ustaz tu baru nak cakap sikit, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru nak jawab bahawa kita ni mati insya-Allah ada peluang bertemu dengan Rasulullah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, lepas dia tanya soalan tu, ustaz tu tengah jawab soalan dia, dia sesak nafas, kamera zoom dekat dia. Tengah sesak nafas sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus meninggal dunia dalam masjid. Lepas tanya soalan yang penuh pengharapan nak bertemu dengan Rasulullah. Banyaknya kisah-kisah, Allahu Akbar. Kita kat Malaysia tumpang sedih dengan kematian 5 orang anak muda di universiti yang diharapkan nanti mereka belajar, mampu membugarkan umat Islam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa yang kita belajar? Kematian tu tiba-tiba. So semalam lepas asar kami adalah dah lepas solat Jumaat di KL kan, Ustazah duduk dengan petugas-petugas. Ada seorang Ustaz Rahman lah, petugas kami di Mekah ni, memang lahir kat Mekah apa semua. Ustaz cakap lah kat dia, Ustazah kata, Ustaz ni saya daripada Malaysia, saya dengar berita dekat masjid tempat bapak saya selalu solat tu orang meninggal. Masya Allah dia sebutkan. Ini Ustazah, dia kata kematian yang orang sudah buat persiapan. Meremang bulu rumah saya sahabat-sahabat. Cara dia kan penduduk Mekah, dah bergaul dengan cara orang di sini yang kehidupannya masjid. Dia pun imam dekat Bukit Ajiat tu sahabat-sahabat. Dia kata, apa kita mau takut dengan kematian? Bahasa dia mirip kepada Indonesia lah. Sebab bapak dia Patani, mak dia Indonesia, kahwin duduk kat Mekah ni, sudah lahir dekat Mekah. Tu petugas utama kami dekat Mekah lah. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata, apa sebenarnya yang kita takut dengan kematian? Oh, dia sebut tu kita, ya Rab, orang takkan takut dengan kematian kalau dia sudah sungguh-sungguh buat persiapan. Silakan mau dimatikan Allah di manapun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi walaupun dalam sembang duduk-duduk menunggu jemaah saya nak naik Gua Hira, tunggu van semalam kan, kita dapat satu perkara yang menjentik hati. Betul ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syaridah Bujang Jabal, bukan Jabar, Jabal.
Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Meremang bulu roma. Betul-betul. Persiapan untuk kematian kita. Tanyalah sahabat, kita nak pergi Mekah. Kan persiapan-persiapan. Kita nak raya pun baru ni. Kenapa tiba-tiba raya? Tiba-tiba dah raya. Padahal tak buat persiapan. Pun kalang kelibut. Ini kan lagi sahabat-sahabat nak mati tak buat persiapan. Mati yang, ya Allah. Sebab katanya Ustaz Rahman sahabat kami semalam, sebenarnya mati itu apa saja Ustazah. La ilaha illallah, dia boleh cakap apa saja mati itu Ustazah. Ya cuma sakarat. Sebab itu kita minta Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kita minta Allah permudahkan sakarat kita, dia kata. Mudah saat sakarat, bercirikan husnul khatimah, tak usah takut dengan kematian. Kerana kita sebenarnya mati cuma sekejap disebut. Sebentar saja matinya. Selepas mati itu kita akan dihidupkan semula. Ya Allah, apa yang dia cakap tu ada dalam kitab di balik tabir kematian. Masya Allah sahabat, ada di dalam kitab di balik tabir kematian. Yang hampir setiap hari Selasa ada kalimah tu yang Ustazah bacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustazah belajar sesuatu betul lah ya Allah. Mati yang kita takut sangat tu hanyalah antara kita tutup mata, orang pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang rawatkan muka kita, orang tutup muka kita, orang bawa kita ke tempat pemandian jenazah. Orang balut tubuh kita dengan pakaian terakhir, itulah kain kafan. Orang angkat kita ke perkuburan. 7 langkah saja orang tinggalkan kita yang menghantar ke perkuburan dengan tangisan sahabat-sahabat. Kita akan dihidupkan semula. Hidup semula. Hidup yang tidak ada mati-matinya lagi. Kalau bahagia yang kita dapat dari alam kubur tu, kita dah dapat bahagia. Kita setakat hidup 50 tahun dah mati. Anak muda kita semalam 5 orang dah mati dalam keadaan usia hanya awal 20-an sahabat-sahabat. Ya Allah, hidup ni sekejap sangat. Tapi yang lama adalah mati. Tapi kita sibuk buat persiapan. Hari raya yang sehari tu kita tak buat persiapan pun kita resah gelisah. Ini kan lagi kehidupan yang abadan-abadah kita tak buat persiapan. Ya Allah, betul-betul deep sahabat-sahabat. Jadi menghidupkan hati-hati kita bila kita duduk bersama orang-orang soleh, bila kita bersembang dalam orang-orang yang cintakan ilmu. Subhanallah, betul Kak Sania. Saya bawa buku kitab di balik tabir kematian ke sini. Okey, masa saya datang awal Ramadan hari tu. Tapi sahabat memandangkan dekat Mekah ni, saya duduk di hotel yang lain tak berapa cantik. Lepas tu kitab di balik tabir kematian bukan kuliah sendirian berhad Ustazah Majalah Tahzan ni adalah anjuran masjid. Kan yang mereka nak proper lah, tak naklah ada gangguan dan sebagainya. So Ustazah cutikan teruslah. Majalah Tahzan ni Ustazah tak rasa terikat dengan siapa-siapa kan. Maklumlah, sebab bila orang bayar Ustazah menggunakan duit masjid contoh dan sebagainya, sahabat Ustazah rasa nak yang terbaik lah dari segi lain, tak nak ada gangguan sebagainya. Majalah Tahzan ni, orang duk tanya siapa bayar Ustazah. Jawapannya Ustazah seronok bersama dengan anda sahabat-sahabat. Jadi Ustazah tak rasa bersalah lah kalau sekejap lain ciput, sekejap Ustazah tukar waktu. Sebab Ustazah tak ada komitmen kan dengan orang lain ataupun pengurus kuliah tersebut. Baik, banyak pula, panjang pula mukaddimahnya. Jom bersama Al-Fawaz Travel. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak mulakan baca kitab. Pukul berapa dah sekarang? Saya takut jemaah dah sampai. Kami nak buat program dekat rooftop hari ni. Mudah-mudahan tak ada halangan, insya-Allah. Kehormatan adalah ujian dan cubaan, seperti halnya kerajaan, kekuasaan dan harta benda. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabinya Sulaiman alaihissalam yang saat itu sangat kagum melihat singgasana Ratu Balqis. Masya Allah sahabat-sahabat, pernah Nabi Sulaiman, Nabi yang digambarkan penuh dengan kekayaan. Terima kasih Nur Azia, Kak Nazar, pukul 11.07. Okey sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi Sulaiman kagum dengan singgasana, yakni istananya Ratu Balqis. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan amanah kekayaan sahabat-sahabat mengatasi kekayaannya Ratu Balqis. Dan hebatnya seorang Rasul, cerita-cerita Rasul dalam Quran ini bukan cerita mereka diuji dengan musibah, kemiskinan, halangan, cabaran dalam hidup semata. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, air zam-zam ditukar. Syok tengok anak-anak Arab ni main.
sahabat lengang waktu ni, waktu lepas subuh ni orang banyak balik ke hotel kan, ataupun berehat setelah satu malam mereka beraktikaf. Allahu Akbar. Amin. Kak Nazar rindu dengan jemaah yang ramai sepatutnya dalam latahzan, namun apakan daya sejak Ustazah bermusafir ni, Ustazah akur. InsyaAllah sahabat dirahmati Allah. Para rasul yang diuji dengan kesukaran menjadi contoh kepada kita yang diuji penuh musibah, yang diuji dengan musibah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi ada orang kata, Ustazah, kalau orang ditimpa musibah, teladannya adalah para rasul. Ramai rasul yang ditimpa musibah, ramai rasul yang nak berdakwah kepada orang tapi isteri anaknya sendiri tak nak ikut dia. Ya, semua rasul ni ada contohnya kepada kita. Tapi jangan kata orang yang kaya raya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tidak ada ujian. Siapa orang yang kaya raya nak jadikan contohnya adalah Rasul, itulah Nabi Sulaiman yang kaya raya. Kekayaannya bukan mengatasi kekayaan makhluk bernama manusia sahaja, bahkan kehebatannya dalam mentadbir, dalam memimpin juga kepada binatang, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, hebat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa kita? Betul-betul Kak Nazar, ini waktu saya. Apa ni lah Ustazah glamour dan ni. Apa tu? Haris Lajid. Subhanallah, apa benda tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Nabi Sulaiman yang kaya raya tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa tu? Baiti Abdullah. Mata mana suasana dekat situ. Betul Umi Afan. Doakan saya dapat pergi. Ustazah sekarang sakit, tak berapa kuat nak berjalan. Faham. Siapa tu? Fadilah Rahman. InsyaAllah. Amin. Zainah Buyung. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Katanya Allah dalam surah An-Naml ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sebab tu kalau orang puji kita, biasakan sebut hadza min fadli rabbi. Orang puji kita, tapi sebenarnya sahabat-sahabat kita nak kembalikan kepada Allah. Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba, yakni menguji aku. Apakah aku bersyukur? Ashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Ya Allah. Kalau kita tadabbur ayat ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita faham. Amin salamah. Setiap kali kita mendapat nikmat, kekayaan, kesenangan, contohilah Nabi Sulaiman. Dia tak pernah rasa kekayaan dan kenikmatan itu adalah untuk dirinya semata, untuk kepentingan dirinya. Ya Allah Tuhan, carilah sahabat-sahabat, carilah perkara-perkara yang memang boleh mengkayakan kita. Usahakan untuk kita jadi kaya, ternama, usahakan. Islam tak pernah marah sebab Rasul yang bernama Nabi Sulaiman pernah mendapatnya. Tetapi dia tetap balik bertemu Allah sebagai calon-calon ahli syurga yang confirm masuk syurga. Jadi adakah kaya itu salah? Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, orang pergi beraya ya Baiti. Allah, dalam kereta pun boleh dengar kuliah kan. Ustazah tak kisah je sahabat-sahabat berapa orang yang menonton. Anda je yang selalu respon kat Ustazah. Okey Ustazah, sekian-sekian. Sebab bagi Ustazah, saya dah buat dah. Janji saya tunaikan. Saya dah buat dah apa yang hajat saya. Allah tahu suara hati saya. Once kita dah mula latahzan, sahabat-sahabat yang baru join, start daripada tajuk pertama bertajuk Ya Allah. Sehingga ke hari ini, bahkan paling lama kita pernah start latahzan tu, Ustazah tak ada masa langsung. Pernah satu kali tu kita buat latahzan pukul 11.30 malam. Sebab apa Ustazah buat 11.30 malam? Dah letih, dah tak lakat, dah tak ada masa dah masa tu sahabat-sahabat. Sibuk sangat. Lepas tu saya kata, yang nak pergi mana? Nak pergi bilik sebelah je bang, masuk studio, dinding hijau putih. Kenapa? Nak mengajar latahzan. Sekejap pun jadilah. La ilaha illallah. Ustaz pelik. Sebab apa? Sebab kalau pukul 12 malam Ustazah mengajar, dah masuk hari baru. So tidak ada hari tanpa latahzan, insya-Allah. Okey, jadi dengan kehari-harian itu, kita dah sampai bab 239. Amin Suriza Naim. Amin. Jadi Allah Maha tahu. Subhanallah. Hadza min fadli Rabbi. Baru tulis tadi Hamidah Abdul Wahid. Agak pun dalam kereta, Masya Allah, yang dalam kereta nak ke Kedah, nak ke mana jua. Moga-moga
Allah beri kelapangan waktu untuk mendengar ilmu. Sebab ilmu ni Allah, al-ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya, sahabat. Semoga hidup kita sentiasa bercahaya. Amin. Baik, ingat bila kita dapat kelebihan kan sentiasa contoh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, Allah nak test aku ni, aku adalah orang yang bersyukur ataupun aku orang yang kufur. Kita kalau dengan ilmu kita dapat jawapan, ya Allah, aku gunakan nikmat aku ni untuk kepentingan diri semata, untuk membazir-bazir, untuk tidak menggunakannya di jalan Allah. Kita ada jawapan, sahabat. Lalu kita akan datang rasa takut di hati, apa aku nak jawab depan Allah nanti? Allah bagi tapi aku makin kufur kepada Allah. Sepatutnya bila Allah bagi, aku makin bersyukur. Dan syukur itu bukan hanya alhamdulillah di lisan. Syukur itu harus dibuktikan dengan amal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya kepada umat manusia itu agar dia dapat melihat siapa yang menerimanya dengan baik. Allah boleh beri kepada siapa sahaja. Tapi sahabat, Allah beri kepada orang yang pertama mungkin orang tu makin tunduk patuh kepada Allah. Kedua, dia jadi istidraj. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia jadi istidraj. Kenapa? Kerana dia makin jauh, makin kufur kepada Allah. Bahkan kenikmatannya makin berganda-ganda. Dalam gandaan nikmat itu digunakan untuk makin jauh dengan Allah. Allah ini yang paling kita takut. Subhanallah. Zanisha nak buat kenduri, Masya Allah. Dan ingin pula mana tadi? Agar dapat melihat siapa yang mana baik. Okey. Lalu mensyukurinya, lalu menjaganya, mengembangkannya, mengambil dan memberi manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkannya, yang mensia-siakannya, yang kufur, yang mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan yang menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengurniakan nikmat itu kepadanya. Allah, Allah, Allah ya Karim. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu ya Allah bagi kita akal, sahabat. Allah campakkan nur iman hidayah ke dalam hati kita. Kita tak boleh nak fikir ke dengan nikmat yang kita dapat ni, kita gunakan ke arah mana. Sebab Allah ingin melihat siapa yang meremehkan, siapa yang mensia-siakan, siapa yang kufur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang mempergunakan untuk memerangi zat yang memberi rezeki itu Allah, tetapi digunakan rezeki itu untuk memerangi Allah. Biadabnya seorang manusia bila begitu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf Ustaz, saya terpaksa guna bahasa macam tu. Itulah hakikat Allah. Nikmat-nikmat itu adalah cubaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang-orang yang bersyukur mensyukurinya dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Amin rahimah Harun. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala ujinya dengan nikmat seperti halnya menguji dengan bencana. Sebab tu saya selalu sebut, kita nak ujian dalam bentuk nikmat ke kita nak ujian dalam bentuk musibah? Takut sebenarnya kalau ujian dalam bentuk nikmat, takut kita makin jauh dengan Allah. Rupa-rupanya ujian dalam bentuk musibah menyebabkan kita sentiasa tak henti-henti sujudnya makin panjang kepada Allah. Air matanya jatuh, sahabat-sahabat, kerana berterima kasih dan merasa kagum dengan baiknya Allah. Ini yang kita takut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Fajr ayat 15 hingga 17. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا ilal akhir ayah. Masya Allah. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabbaku telah memuliakanku. Perasan tak habis-habis kita ni. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Pula dah. Sebenarnya sahabat-sahabat, untuk hina atau mulia, kita yang memiliki akal ini pilih. Kau nak jalan syurga ke kau nak jalan neraka?
Kau nak jadi orang baik ke? Kau nak jadi orang yang tak baik? Kan kita boleh memilih. Masya Allah, kita bukan tak tahu mana-mana jalan yang Allah suka, yang Nabi suka. Kita tahu sahabat-sahabat melalui akal yang Allah beri. So tolonglah tempatkan diri kita dengan kemuliaan. Pasti Allah akan memuliakan kita. Ini paling kita takut. Satu peringatan yang indah sahabat-sahabat dalam pada Ustazah iktikaf di Masjidil Haram. Satu peringatan yang indah. Makin tak ada orang dah ni. Orang duk balik sarapan ke. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kejap lagi jemaah Ustazah akan naik ke sini. Dan sini tingkat 2. Mereka akan naik ke rooftop terus. Ustazah cuba untuk bawa buku amalan harian, meraihkan sahabat-sahabat, pakcik-pakcik, makcik-makcik tajaan. Sangat full walau sedang cuti. Apa tu Mak Susu Neza Ahmad? Mak Susu Neza Ahmad memang sentiasa memanfaatkan masa. Sahabat, Allahu Akbar. Ustazah kan macam-macam lah sebenarnya nak share dengan anda. Tapi ada banyak benda yang kadang-kadang kita boleh share, kadang-kadang kita susah lah nak bercakap di khalayak kan sahabat-sahabat. Sebab Masya Allah, contoh macam Ustazah bawa jemaah umrah ni kan. Ustazah bawa jemaah umrah, Masya Allah. Kadang-kadang bukan tak ada orang PM tepi jumpa dekat Mekah Madinah ni. Subhanallah sahabat-sahabat. Sebab orang nampak apa yang Ustazah buat ni adalah satu perniagaan. Sedangkan jiwa Ustazah ni memang bukan jiwa meniaga. Tak reti sama sekali. Tak reti jiwa meniaga. Sampai antara doa Ustazah kat sini, Ya Allah, Engkau yang beri ruang, Engkau yang beri peluang. Ajarkan aku, Ya Allah, jangan sampai bertemu dengan orang yang ada niat jahat. Sebab sahabat, semoga Allah jaga hati kita daripada perkara-perkara yang jahat. Justru kadang-kadang kan, ramailah orang datang jumpa sahabat-sahabat jemaah umrah Ustazah sekali. Yang kadang diorang cakap, Ustazah tu memang bayar mahal kalau nak pergi umrah dengan dia. Maknanya kalau kos tu dia kata untuk Ustazah. Saya tak tahulah nak jawab macam mana. Sebab kalau saya cakap, orang tak nak percaya. Sebab itulah hakikat. Tapi dengan sahabat Latazan saya nak kongsi. Kalau anda menghubungi staf Al-Fawais Travel sendiri, anda tengok di bahagian catatan akaun, contoh sahabat-sahabat, berapa yang mereka bayar untuk Ustazah Zai daripada package umrah yang ada tu. Kan? Sedangkan Ustazah cakap macam gini kat mereka, Ustazah nak pergi sebab Ustazah nak meraihkan, nak membantu, nak menyokong apa yang Ustaz Azwan lakukan. Siapa lagi kalau nak sokong Ustaz kalau bukan Ustazah. So walaupun Ustazah banyak kerja kat Malaysia, sambil Ustazah boleh beribadah kan. Lepas tu nanti tengok Ustazah pergi ni, allowance Ustazah macam mana. Subhanallah sahabat. Ya Allah, kalau Ustazah minta dan Ustazah tetapkan, memang kaya raya lah jawabnya. Jadi orang akan pandang macam tu. Orang akan pandang, wah masyuk macam tu lah bahasa mudah ni kan, masyuk kan sahabat-sahabat. Kita sengih je. Sahabat, hanya kita yang tahu dengan maha mengaturnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat tim khidmat Ustazah, contohnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tahu. Jadi kita tak payah takut dengan apa cakap-cakapnya orang. Sebab bila kita hadam kitab Latahzan, kalau kita dapat nikmat, Masya Allah, kita akan rasa macam menggigil tubuh nak hidup atas dunia. Kalau nikmat tu kita tak share dengan orang lain. Sahabat, kalau kita dapat musibah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kita dapat musibah, Allahu Akbar, kita akan menjadi baik, syukran, insya-Allah. Alamak, dia dah cik baik, dia cakap elok-elok. Polis perempuan ni datang ke Ustazah, dia bagi tahu khalas. Sebab apa? Sebab kapet ni nak digulung untuk pembersihan. Okey, kita habiskan dulu sekejap sahabat-sahabat. Allah tak izin Ustazah nak meluah rasa kan. Bukanlah meluah rasa, tapi Ustazah sengih je kadang-kadang. Sebab orang tak faham. Contoh kan, kalau kita buat meniaga dengan volume yang banyak, sekali bawa sampai 10 bas, kita boleh lah. Kita boleh sebab kita boleh, macam mana orang meniaga, dia pandai lah, dia ambil volume yang besar. Tapi kat mana kualiti dia? Macam tu. Jadi dia boleh buatlah package murah. Kalau package yang tak boleh nak murah ni sahabat, ya Allah, macam mana kita nak sebut? Subhanallah, payah. Tapi bila sampai kat sini tu, Ustazah saya faham kenapa harga ni macam ni. Kan contohnya ada orang buat package sangat murah untuk musim lepas haji ni. So Ustaz sembang, semalam Ustaz jumpa dengan 2-3 orang owner travel. Ustaz sembang, macam mana hang boleh buat harga macam ni? Rupanya dia ada kontak yang
kontak yang baik lah dengan syarikat penerbangan. Dia boleh tangkap macam mana nak cerita. Ustaz cakap patutlah yang dia kabel besar lah sahabat. Dia boleh gunakan kapal terbang haji yang bawa jemaah haji, nak ambil jemaah haji balik. So masa kapal terbang tu pergi kosong. Jadi siapa yang ada kabel macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, contohnya kapal terbang nak ambil jemaah haji ni, malah kapal terbang pergi kosong. So dia tangkap yang tu. Mestilah jerung-jerung. Macam mana yang bilis-bilis boleh dapat. Dia cerita macam tu lah sebenarnya. Jadi kita orang pun makin faham. Okey, tak apa, kita teruskan je apa yang kita buat. Allah tahu. Lepas tu Ustaz kata, bila buat iklan bersama Ustazah Zai tu, mesti mereka kata mahalnya bayar kat Ustazah. Tak apalah bang, biarlah orang nak cakap apa pun, pandang ajalah dekat situ. Cuba tanya staf kita, Ustaz, ni untuk Ustazah tak ada ni, sebab satu bas sepatutnya satu mutawif sahaja. So bila satu mutawif, anda bayangkan berapa orang kami bawa untuk pembantu. Kan kalau kita nak cover satu bas, sebenarnya satu mutawif. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita dah cover untuk Ustaz Azwan, sepatutnya tak boleh cover untuk Ustazah Zai. Apatah lagi kita nak bagi diskaun dekat pembantu-pembantu dan sebagainya. Contoh memang tak boleh. Kabel elektrik je ada, maksud Allahu Akbar. Jadi Ustazah berdoa sepanjang berada di Masjidil Haram ni, ya Allah, niat kita nak membawa seramai mungkin orang ke Baitullah. Macam Ustazah bawa asnaf tajaan, itu semua daripada tabung umrah dan amanah saham akhirat, bukan duit Ustazah, sahabat-sahabat. Tetapi orang tak pernah tanya bila Ustazah nak menguruskan, contohnya nanti balik daripada KLIA, Ustazah pikir ni jemaah daripada Sabahan 6 orang, Sandakan 5, KK seorang. Mereka punya flight nak balik ke Sabah pada hari Rabu, kami sampai hari Selasa. Hari Rabu baru mereka boleh diterbangkan ke Sabah. Siapa yang fikir hotel mereka, siapa yang fikir penerbangan mereka balik ke Sabah. So Ustazah susun untuk menjimatkan keadaan tu. Ustazah sewa sebab van Darul Fawaz tak boleh guna waktu sekolah, mereka ambil budak-budak sekolah kan. So Ustazah gunakan alatan yang ada kat Darul Fawaz ni untuk kepentingan ummah macam tu lah. Jadi bila van Darul Fawaz tak boleh ambil kat KLIA untuk menjimatkan kos, Ustazah sewa van persiaran. Van persiaran 18 seat baru okey dengan beg-beg semua. Jadi Ustaz kata kita nak suruh staf ambil kita, tak payahlah bang. Kereta kita berjalan dah berapa dah kos. Balik lagi macam mana? Jadi kita naik je bas persiaran dengan pakcik-pakcik Sabah, makcik Sabah ni. Kita naik, bawa mereka ke DF. Malam tu Ustazah nak bawa mereka ke surau. Ustazah nak berkenduri lah sikit, jumpa dengan jiran-jiran dekat rumah Ustazah. Sebab raya kan, macam takkan lah Ustazah tak ada masa nak jumpa jiran-jiran pun, sahabat-sahabat. Alang-alang Ustazah nak bagi makan pakcik-pakcik Sabah dekat rumah Ustazah tu, Ustazah buat sekali kat surau. Ajak diorang kat surau, boleh Ustazah berjumpa dengan, walaupun lewat petang tu Ustazah baru sampai KL. So layan sahabat-sahabat dirahmati Allah, layan mereka sebagai tetamu Allah. Sebab kat sini mereka langsung tak menyusahkan kami. Allahu Akbar, subhanallah. Lepas tu pagi-pagi subuh hari Rabu tu, Ustazah dah kena hantar pula mereka ke KLIA dengan Ustaz untuk mereka fly ke Sabah. Jadi kalau kita sebut, ya Allah, itu bukan kos yang sedikit, tapi kita rasa bahagia, sahabat-sahabat, rasa bahagia kalau membahagiakan golongan ad-du'afa ni. Semalam saya tanya lagi adik saya, kisah yang peti ais saya busuk sampai hari ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari tu kan aku ada ni, baru aku teringat apa je bila kita dah senyap-senyap ni kan, baru teringat masa Ramadan orang duk bagi ni kan, ada satu beg produk Tisha produk, sahabat-sahabat, memang sedap-sedap dia punya tu. Saya letak bahagian atas sekali. Adik saya kata apa, kau jangan harap lah peti ais kau tu dah busuk sampai sekarang aku dah bersihkan. Dia kata, kau jangan tanyalah barang-barang kau dalam tu ada lagi ke tidak. Ya Allah Tuhan, kan nak marah tapi kena sabar, nak marah tapi kena sabar. Allahu Akbar. Jadi banyaklah keadaan yang macam tu Ustazah share dengan anda. Hakikatnya dalam hidup kita ni hanya kita je yang tahu perjalanannya. Dan kita minta sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta Allah tunjukkan jalan pada kita. Anda kalau belajarlah tahzat, anda akan tahu apa yang anda kena bertahan dengannya. Contoh seperti kita nak dapat kemuliaan, kita nak memuliakan orang, kadang-kadang kita dapat penghinaan. Itu biasa. Tapi anda tetap kena pandang bagaimana cara Allah memuliakan kita. Allahu Akbar. Ayat ni jelas supaya kita tak jadi manusia yang kufur kepada Allah. Ustazah tutup sebab dah 2-3 kali dah polis ni lalu kat Ustazah. Sekejap lagi cleaner nak bersihkan kawasan ni. Sekejap kita baca yang akhir tu.
Mana dah pula, alamak, lebih jelasnya. Tengok muka Ustazah jelasnya. Lebih jelasnya ayat ini, tidaklah setiap orang yang aku lapangkan dan aku muliakan serta aku beri nikmat, itu bererti kemuliaanku untuknya. Itu bererti kemuliaanku untuknya. Namun tidak pula orang-orang yang aku sempitkan hartanya dan aku cuba dia, bererti penghinaanku kepadanya. Jangan orang miskin kata Allah hinakan aku dengan kemiskinan aku. Siapa engkau nak kata macam tu? No, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa kita pula yang kata Waalaikumsalam. Ya Habibi, syukran. InsyaAllah. Dia dah marah lagi. Bukan marah lah, dia panggil. Siapa pula yang tinggal sejadah dekat sini? Tengok ni. Sejadah ni ada kat tepi sebelah Ustazah dari tadi. Siapa pula yang tinggal, kesiannya. Dia dah kejut orang-orang yang tidur tu. InsyaAllah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Siti Rosnani Tajuddin. Sebab Ustazah sedih kadang-kadang sahabat-sahabat dirahmati Allah kat sini kan. Sebab sekarang kan orang boleh datang dengan visa pelancong. Siapa-siapa je boleh datang. Ustazah ahlan. Bahkan anak-anak murid Ustazah yang saya jumpa kat sini, ramai je yang datang dengan DIY. Tapi sahabat-sahabat, semua kita ada jalan cerita. Cuma kalau benda tu contoh kan, travel umrah nak buka ni sahabat-sahabat, lesen yang kena renew setiap tahun macam-macam. Ya Allah, macam-macam undang-undang Allah, undang-undang manusia yang kita kena ikut. So kita lapang dalam berniaga, kita tak mencantas sesiapa. Tapi kalau dia pergi kempen ke sana ke sini kan, kenapa dia jadi macam ni, kenapa jadi macam ni, hatta kita tahu jalan-jalan tu adalah jalan-jalan yang tidak ada keredaannya Allah, tidak ada keredaannya undang-undang yang dibikin oleh makhluk Allah tanpa mensyirikkan Allah. Di situ sahabat-sahabat, kita terlupa kita sedang mendaki puncak kejayaan dengan air matanya orang lain. Kita nak mendaki guna tangga. Tangga itu adalah air matanya orang lain. Yang faham-fahamlah sahabat-sahabat. So jangan hidup atas dunia dengan tabur nasi dalam periuk orang lain. Jangan hidup atas dunia sahabat-sahabat dengan menganiaya orang lain. Kan kita dah belajar dalam kitab Al-Tahzan. Dalam kitab Al-Tahzan kita belajar apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bila mana kita nak sekejap saya kena bangun. Sekejap sebelum dia marah. Allahu Akbar. Ketegaknya jemaah ni memang daripada semalam saya duduk ketegak. Semalam saya ketegak benda lain. Saya nak duduk dekat dataran Kaabah sebab saya nak tunggu waktu puasa. Tiba-tiba dia suruh dia halau tempat ni. Saya buat bodoh. Dia semalam saya pakai macam Arab. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya pakai hitam semua. Apa saya cakap tadi? Lupa dah. Kitab Al-Tahzan mengajar kita jangan kita jadi orang yang menzalimi orang, kerana Allah tidak akan bersama-sama kamu. Tak apa kalau kita jadi orang yang dizalimi, kerana Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang dizalimi. Amin. Siti Aisyah Ali Husin, Adawiyah Rosli, I nampak-nampak you dekat situ. Kat situ ada Adawiyah Rosli. Hari tu datangan Ustazah bulan 3 kan. Masya Allah. Dan tabur nasi, Ustazah tabur pasir. Jamilah Osman, saya cakap tabur nasi Masya Allah. Itulah kesilapan. Sebab yang ni lagi ketegak ni. Dia dah kejut berapa kali. Saya sebenarnya tunggu jemaah saya. Saya cakap pukul 7 naik dekat berkumpul kat lobi. Ustaz Azwan akan bawa ke rooftop. So Ustazah akan iktikaf lah kat sini. Ustazah tak naklah pergi balik. Aduh, Rabi'atul Adawiyah, Masya Allah. Sebab diorang ni tengah prepare cleaner tu. Dah nampak tak kat ujung tu, di tengah gulung kapet ni, orang cleaner lelaki lah yang buat kerja ni. Yang perempuan susun-susun Quran. Itu sebab Ustazah tak buat sebenarnya wakaf Quran dekat Mekah Madinah ni bukan kerana apa sahabat-sahabat. Sebab semua Quran-Quran yang ada dekat sini adalah King Salman, kerajaan Saudi punya. Jadi kalau kita macam masukkan Quran-Quran yang kita beli kononnya wakaf orang di Malaysia, sebenarnya Quran-Quran tu akan dikutip dan dimasukkan ke dalam kotak semula, kerana mereka, bukanlah kita nak kata tak layak. Quran yang dibawa oleh kita untuk wakaf ni sebenarnya tak layak berada dalam Masjidil Haram.
tak layak tu maksudnya bukan kerana Quran tu tak mulia, tapi sebab memang kerajaan mereka dah kaya raya, semua dalam ni adalah daripada kerajaan Saudi. So yang kita punya wakaf tu dia letak ke mana? Nanti petugas-petugas ni akan kutip sahabat-sahabat dirahmati Allah, kemudian mereka akan hantar ke masjid-masjid yang berhampiran. Begitulah. Tapi kalau mereka hantar juga, Ustazah saya tak kira saya nak juga buat wakaf Quran, okey tak apalah. Tapi Ustazah faham macam tu melalui Ahlul Makkah, penduduk-penduduk Makkah sendiri yang cakap macam tu. Sahabat-sahabat di universiti mereka menceritakan benda macam tu. Okey. Dia dah halang habis-habis aku punya ni. Ni bukan saya punya sejadah ni. Sekejap, mana nak duduk? Tu dia. Dah apa? No. Dia ingatkan sejadah Ustazah. Okey, dia dah gulung-gulung dah kapet-kapet ni. So kita kena lari sekejap. Sekejap saya tengah fikir kat mana nak duduk sementara tunggu jemaah nak naik atas rooftop. Sangat sistematik kan diorang punya cara ni. Sekejap anda tengok je lah mana yang free. Hari ni hari Sabtu kan, belum tengah hari waktu nak masak ke, sibuk dengan nak pergi open house dan sebagainya. Allahu Akbar. Nak kena gulung kapet Nur Razia. Tengok syok juga ni kalau jadi macam mereka ni. Syok kan, mulia. Ni kan sahabat-sahabat mereka ni gaji tak besar, tapi Allah muliakan mereka berada dalam Masjidil Haram sentiasa. Dan orang selalu sedekah-sedekah kat dia orang ni. Mak guru hangpa bila dah berjalan sikit, maka ala semputun. Kan dah kenal Latifah Abdul Karim. Umi lah ni. Tapi yang halau tadi bukan polis, tak takut. Kalau polis takut. Kita nak tengok kapet-kapet digulung. Dia kata ketegak dia ni. Alah, comelnya anak Arab tu. Sekejap nak pergi kenduri. Sahabat-sahabat yang mendaftar untuk raikan Syawal bersama Ustazah Zai di utara, alhamdulillah. Terima kasih. Sekejap tengah cari tempat nak duduk. Tang mana ni, sebab depan tu tempat orang lelaki. Depan tu dah tercongok polis perempuan 2 orang. Garang tu. Sekejap Kalau kat dataran Kaabah senang saja nak lari sana lari sini. Sebelum koklah satgi dia buka pula kat situ. Tak ada geng, sorang-sorang. Jom temankan cek kat sini. Ustazah takut kat polis. Malah takut kat polis. Sebab bukanlah kita buat salah, tapi tak suka orang terketengking, orang marah-marah, tak suka. Ya Ustazah, makcik dulu pun sedekah rial. Kita berdiri je lah kat sini. Sekejap kita cari kursi. Ini tumpukkan kursi wakaf. Jadi kalau kursi wakaf, wheelchair wakaf, Ustazah buat. Umi nak masuk pondok kan, Umi Latifah. Kuat Ustazah. Apa tu? Sekejap sebenarnya saya nak try masuk. So dia kata dia ni duk ngintai aku buat kerja ni pasal apa? Tengah masak nasi ayam, bestnya. Okey, saya dah habis dah mengajar latahzan. Tapi sahabat-sahabat saya tak nak keluar daripada masjid. Sebab nak naik ke rooftop tu laluannya adalah tempat saya duduk ni. Ni contohnya gate nombor 88. Sebelah gate nombor 88 ni ada tempat zam-zam yang kat sini kadang-kadang orang guna untuk berwuduk juga. Lepas tu ada Haram Emergency Center. Macam semalam kan, ni emergency center. Macam semalam kan sahabat-sahabat, ada orang histeria kot. Dia macam kena sawan perempuan tu. Dia jatuh betul-betul dekat eskalator tempat Ustazah berdiri nak tunggu soft dibuka. Masya Allah. Jom kita ronda-ronda Masjidil Haram dengan Ustazah Zai. Ni cantik sangat, warna gold lah tempat tiang-tiang ni. Apa yang kita boleh buat pahala kat sini, kita buatlah. So macam orang kadang-kadang bagi duit untuk wakaf Quran tu, Ustazah layan juga. Tapi Ustazah tak kempen lah. Sebab apa? Sebab kita tahu Quran-Quran kat sini ni dibagaimanakan sebenarnya. Okay? Tak naklah kita kempen benda yang kita dah tahu benda tu tak bermanfaat sangat seperti mana hajat ni orang. Semput lah nak ambil kerusi lah sekejap.
Sekejap kita tengok. Ni semuanya tengah tunggu dibersihkan kat dalam. Subhanallah, saya tengah tunggu Kak Long on the way ke rumah. Siapa Nisa? Masya Allah. Semoga dapatkan. Amin. Betul, lebih baik wakaf kerusi. Alamak, ni tempat lelaki, malu ai. Dah dapat tempat untuk duduk. Sekejap kita duduk dekat kursi yang clean yang selalu duduk ni. Sekejap lagi nanti kita tunggu Ustaz Azwan lalu kat tepi tangga eskalator tu. Baru Ustazah keluar, mak kau mendatuk. Melatah-latah. Okey dah tak berjalan dah. Nur Alis. Amin. Sebab dekat kawasan ni kita tak boleh intai ke bawah untuk tunjuk Kaabah. Semput. Jom kita sembang-sembang siapa yang masih stay. Alhamdulillah, Rohina Hamid, Idah Amir, Masya Allah, Hadizah Zuki, moga sampai ke sini. Sekejap lagi daripada rooftop Ustazah cubalah. Ustazah sebenarnya nak menyantuni Duyufur Rahman yang pertama kali datang ke sini. Dia dapat Al-Quran free tu macam tu lah. Antara Al-Quran free tu yang dibagi juga adalah Quran-Quran wakaf daripada orang ramai. Maknanya Quran-Quran yang diwakafkan, yang kita ingatkan orang Masjidil Haram ni baca, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni Ustazah dah dapat confirmation daripada Ahlul Mekah, sahabat-sahabat Ustazah yang duduk kat sini. Begitulah ceritanya. So bukan kata tak boleh. Hampa janganlah pula kata ustaz-ustaz yang buat wakaf Quran ni tak betul. Kena faham keadaan tu. Rohimah Ismail tengah buat order customer untuk makan-makan. Masya Allah, Mama Bunga masak apa tu? Hanita Basiran, insya-Allah sampai ke sini. Doa ya sahabat-sahabat, doa. Cubalah walaupun anda secara online sahaja. Sebab apa saya tak off lagi live ni? Sebab mungkin ada orang yang sambil-sambil tu nak tengok kan sahabat-sahabat. Bukan senang nak dapat tengok waktu lengang macam ni. Orang lain pergi balik sarapan. Hari ni Ustazah nak mencukupkan Ustazah punya puasa Syawal. So sebenarnya Ustaz semalam kan, yang kita sebenarnya puasa dekat Mekah ni kita panjang masa tahu. Sebab bila musim panas sahabat-sahabat, siang dia panjang. Anda bayangkan kami subuh tadi 4 suku pagi. Lepas tu maghrib kami 6.45 petang. Saya kata tak adalah panjang mana bang sayang, kira-kira lebih kurang 14 jam. Okey lah tu. Malaysia dalam 13 jam adalah lebih 1 jam je kot. Amin Hamidah Husin, amin. Amin Kak Naza. Amin. Masya Allah, Rabi'atul Adawiyah, Zainah Buyung. Subhanallah, saya rasa dekat sangat dengan anda. Macam anda duduk dekat tiang-tiang tu macam sedang baca Quran tu Masya Allah. Macam tengah nak mop lantai. Jahat Ustazah saya. Ini peralatan cleaner duduk kat tepi ni. Amin. Siti Nur Majid, kan masih ada orang yang menghargainya. Sebab macam sayang, Ustazah nak balik Malaysia sahabat. Ustazah pakai roaming Maxis ni. Ada sahabat tim khidmat yang suruh Ustazah guna dia punya line ni supaya clear, cantik. So bila Ustazah kat hotel, Ustazah pakai wifi hotel. Dah tak semput dah. Asiah As, walaupun baru balik, Masya Allah, doakan kami. Amin. Rus Amran, Wan Azlina, amin. Ummu Reda, amin. Dok sandak kat bahu Ustazah. Kat sini jemaah umrah bila iktikaf dengan Ustazah macam tu lah Kak Nazah. Duk sandak kat bahu, manja-manja masing-masing. Allah. Saya sebenarnya beberapa hari kan tak boleh ke masjid dengan jemaah. Lepas tu kan kita selalu macam merisau kalau jemaah kita macam nak pergi ni apalah diorang buat dekat masjid, nak iktikaf. Kadang-kadang kan sahabat bila kita bawa jemaah ni, Allah, Ustazah jumpa macam-macam. Sayu, sedih, cara sembang dengan mereka ni, basic agama pun kadang-kadang tak ada. Tapi tengok cara Allah muliakan mereka. Faizah Zainal Abidin nak mau lantai. Amin. Nur Aziz Ahmad, pasti. Amin. Zanariah Ramli. Amin. Masya Allah. Rozita Raza. Masya Allah. Allahu Akbar. Faham sangat perasaan anda. Ni kalau macam ni Ustazah tak nak off lah ni live ni. Sampai dah jemaah Ustazah datang. Dia orang lambai-lambai. Mana mak kita? Sikit masa je lagi.
Terasa sejuk air zam-zam dalam tong coklat. Masya Allah. Betul-betul sahabat, sekarang siapa yang balik umrah daripada airport Jeddah, mereka tak dapat bawa balik air zam-zam. Sebab airport Jeddah baru yang Ustazah bergambar, ada ikan-ikan akuarium tu kan. Nampak kan main canggih. Rupanya tak canggih langsung. Gitulah sahabat-sahabat. Solat tasbih kat mananya Syahadah Saleha? Program tu hanya dari petang ke malam. Gitu. Mana ada solat tasbihnya. Hanya seperti yang dalam itinerary sayang. Masya Allah. Kan Ustazah pun belum tentu lagi tidur kat hotel tu atau tidak. Sebab untuk makluman kenapa Ustazah pilih tarikh tu, sebenarnya Ustazah balik 17 hari bulan, 18 Ustazah nak hantar jemaah Sabahan ke KLIA. Sambil yelah, banyak benda dah sebulan Ustazah tinggal. Ustaz nak kena settle hal-hal bank apa semua 18 hari bulan tu. Lepas tu 19 Ustazah dah gerak ke utara. Sebab 20 hari bulan nak bawa ayah Ustaz masuk hospital Penang. Jadi kita dekat hospital, kalau dah boleh menunggu pun tak boleh ramai-ramai kan. Mungkin Ustaz seorang ataupun adik Ustaz. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah tak nak boring. Maka Ustazah buatlah program-program macam tu, sikit-sikit menerima kunjungan ataupun tausiah dekat mana-mana kan. Termasuklah program yang itu dekat hotel tu. Amin, Umi, amin. Masya Allah. Masya Allah Kak Yam. Sahabat-sahabat Latahzan, Maryam Syarbaini ni adalah Kak Yam kita, sahabat Latahzan, ahli demi ummah kerana Allah yang sangat istiqamah majlis ilmu. Dan baru-baru ni datang ke sini. Matanya tak berapa nampak, tapi Masya Allah suaminya, anaknya sentiasa pimpin. Dan jemaah Ogos yang mendaftar ni saya tak pasti dia sahabat Latahzan ke tidak. Dia cakap dekat Ustazah juga, dia bagi tahu dengan Izzatias, staf Al-Fawaz, dia kata mata dia kiranya buta lah walaupun celik. Allahu Akbar. Amin. Rosa gunting. Saya tak tahulah Ros bila nak dapat datang lagi ke sana. Jadi Ustazah tak pasti lagi Ustazah tidur di mana nanti. Kan mungkin jugalah dekat Pen Mutiara tu. Tapi Ustazah tak boleh janji sebab perbincangan keluarga, nak tengok ayah macam mana pada lepas operation 20 hari bulan tu. Gitulah. Adakah operatnya 20 hari bulan ataupun 21. Gitulah Syahadah Saleha. So apa saja yang Ustazah rasa Ustazah tak mampu, Ustazah tak berani janji dulu. Tapi kalau Ustazah memang tidur kat situ, suraunya boleh guna, alang-alang Ustazah buat sendiri qiyam. Masalahnya kalau Ustazah jemput sekali orang yang ada macam kat sini lah. Bila Ustazah dah boleh masuk masjid, Ustazah akan masuk je dalam grup. Ustazah nak pergi masjid pukul sekian, InsyaAllah Ustazah nak baca Al-Kahfi, nak pergi gini. Sebab macam rugi, kita ada peluang nak buat, tapi kita tak ajak orang lain. Kebaikan tu rugi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Betul Siti Rosnani Tajuddin, sangat betul. Betul. Bukan seluduk Mak Teh. Jangan sebut seluduk. Masya Allah, betul. Kita boleh bawa balik dengan cara macam tu je lah. Sebab tu jemaah umrah saya suruh puas-puaskan minum air zam-zam dekat sini. Jadi ada orang kata, kalau macam tu kenapa tak balik ikut Madinah Ustazah? Itulah antara sebabnya kenapa ada package harga mahal, ada yang harga murah sahabat-sahabat. Kita kadang-kadang tak sedar. Contoh, kita dah ada dekat Mekah, tiba-tiba kita nak balik ikut Madinah. Perjalanan naik bas tu lebih kurang 6 jam. Kalau kita nak naik train, kita kena tambah lagi beratus-ratus lagi duit. Macam itulah sahabat-sahabat. Jadi banyak orang, Ustazah kenapa tak macam ni, kenapa tak macam ni. Kita sengih je sahabat, ini masuk tahun ke-16 Ustazah buat kerja umrah. Ya Allah kan, kalau boleh dia bagi murah lagi, memang nak murah lagi, nak murah lagi. Tapi apa yang kita dapat hasil daripada kemurahan itu? Kan, nanti bila dah dia Ustazah, saya sampai Alhamdulillah tahniah. Tapi sahabat, saya berdepan dengan orang yang Allahu Akbar. Nak cakap pun sedih lah. Kalau umrah pertama kali ni khususnya kan, dia main belasah je. Main belasah je kat mana dia pasang niat. Orang dah berniat, tak ada bimbingan, dia suka hati je. Orang tawaf, dia tawaf, entah cukup ke tidak sempurna 7 keliling. Sedih. Kesian. Sebab tu muhasabah umrah tu sangat penting. Kau datang ke sini untuk apa? Untuk ibadah. Ilmu tu sangat penting. Bimbingan tu sangat penting. Tolonglah sahabat nak datang umrah ni, kalau kita tak selalu tak apa. Tapi sekali kita buat tu biar menjadi penghapus dosa kita. Dan bila kita sembang dengan mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Allah,
Banyak yang tak reti, ustazah saya ada hubungan sekian-sekian, ustazah anak tiri saya macam ni, ustazah la ilaha illallah. Itu benda asas pun mereka tak reti. So dalam sembang-sembang tu sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Betul Noni Nadia sayang, saya sedih, ramai sangat kan contohnya minta maaf, semoga Allah ampunkan dosa saya. Saya nampak dengan mata contoh grup-grup Indonesia terlalu ramai sahabat. Sekarang ni terlalu ramai kemasukan daripada jemaah Indonesia. Depan-depan kita sembang dengan kita macam semalam contoh Allah tunjuk depan mata saya. 2 orang makcik ni kan kesian sangat, dia terpisah daripada grup dia. Lepas tu adalah dia mestilah nak bertanya, dia tanya pada orang-orang yang dia rasa macam Indonesia juga kan sahabat-sahabat. Jadi dia tanya, cara dia bertanya tu maknanya dia terpisah dengan kawan, tawaf dia tak selesai. Tawaf dia tak selesai, dia tak pergi sa'i lagi. Ditanya pukul berapa tadi ibu masuk ke dalam masjid ini? Pagi tadi. Dia kata pagi tadi mustahil grup dia tak selesai lagi buat umrah. Sedangkan saya tengah tunggu azan maghrib semalam. Ya Allah, saya dengar je perbualan mereka kan. Saya kata ya Allah Tuhan, berapa ramai. Lepas tu yang datang dengan celak, bukan celak tak apa lagi lah apa, bulu mata palsu. Melentik-lentik bulu mata palsu ni dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan apa? Dengan lipstick yang begitu tebal. Allahu Akbar. Sedih. Sedih sahabat-sahabat. Kita datang kat sini bukan untuk mendapat perhatian manusia. Kita datang kat sini untuk memperbetulkan ibadah kita. Allahu Akbar sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ilmu, bimbingan. Habis kan pakcik ni? Pakcik ni naik kereta dalam Masjidil Haram. Hampa duk rasa apa? Kat sini paling ustazah geram sekali askar polis dia. Dalam ni semua pakai kasut. Kita punyalah jaga kan. Amin, amin. Anda nak pergi umrah ni, pergilah dengan siapa pun. Tak kisah, pergilah dengan siapa pun. Package mana, harga berapa. Tapi tolong pastikan anda sendiri berilmu. Dan sahabat, bila kita dah berilmu, kita tak mudah untuk tergoda dengan orang tu kata macam ni, orang tu kata macam ni. Tak, sebab kita tahu apa yang kita buat. Allahu Akbar. Saya kesian. Ada juga yang ambil mudah, tak perlu susah-susah, agama tak susah, umrah tak perlu belajar, bukannya haji. Ya Allah, Noni Nadia, saya jumpa macam-macam, takut sangat. Kita nak cakap lebih-lebih pasal orang kita pun tak sempurna mana, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar, tumpang le naik kereta tu. Amboi Umi kan main lagi Umi. Okey, Asiah sedihnya sedang. Betul sahabat, sebab ustazah kan kalau boleh macam ya Allah nak pimpin tangan semua orang. Nak ajak, nak bagi tahu, duduk saja dalam Masjidil Haram, lepas tu sembang hal ayam itik kat kampung, apa guna? Sedangkan Rasulullah memuliakan masjid. Siapa je bercakap hal dunia dekat masjid, pernah sampai Nabi tunjukkan jarinya suruh orang tu keluar. Kita, apa yang kita buat pengisian dalam masjid, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Betul. Tapi kasut mereka ni insya-Allah sahabat-sahabat tu lah bumi barakah kan. Macam masa ustazah bawa jemaah pergi tengok unta, kambing, apa ni. Itulah Nilawati. Tapi tak semua sahabat kita tulis macam ni. Ramai je sahabat-sahabat kita Indonesia dekat sini. Contohnya kan 26 Mei ni ustazah akan berlive kuliah dengan apa Jaja bagi tahu ustazah. nak gelak. Ustazah ni ada orang nak bayar ustazah 1 juta. Kau biar betul je. Ustazah tengah kat bumi barakah ni, kau jangan macam-macam. Ya ustazah 1 juta. Sabar je lah. Boleh ke ustazah? Lepas tu saya cakap, kau ingat ustazah ni mata duitan, dengar je 1 juta. Yes. Kan? Nak sangat. Contoh sahabat-sahabat. Lepas tu rupa-rupanya dia bagi tahu ada orang Indonesia, memang duduk kat Indonesia lah sahabat-sahabat. Mereka ada halakah ilmu, mereka join kuliah Latahzan Ustazah demi ummah kerana Allah. So mereka nak Ustazah berkuliah online dengan sahabat-sahabat mereka di Indonesia. Lepas tu bisakah kalau bayarannya 1 juta rupiah? Ustazah cakap kat Jaja, kau jangan sibuk pasal duit tu sangat lah. Kau tengok jadual Ustazah time pukul berapa, sebab time kita beza 1 jam kan. Jadi sahabat-sahabat, ku fikir 1 juta RM. Ku tinggalkanlah Tahzan. Dan Kak Nazah, dapat 1 juta RM, ku tak pandang dah kalian. Sebab tu Ustazah tak bagi. Astaghfirullahalazim. Gurau-gurau sahabat, gurau. Okey, Zanisha. Tak ada kala-kala lagi.
Betul, berhijab balik rumah, buka segalanya. Betul, Ros Sagunting. Masya Allah Ros, macam Ustazah bawa pakcik-pakcik Sabah ni Ros, Masya Allah puas sangat. Sebab mereka ni bilal masjid, imam masjid. Ya Allah, kalau anda tengok dalam gambar pakcik-pakcik Sabah ni, bersih muka mereka. Masya Allah sahabat, Ustazah kan nak marah mereka ni tak boleh nak marah. Sebab bahasa rupa tu bercahaya. Kan, mereka ni macam tukang baca doa dekat kampung mereka. Tapi mereka tak sangka mereka sampai sini. Sahabat-sahabat tahu tak, saya kan yang paling macam sedih sangat dengan pakcik-pakcik Tajaan ni. Setiap kali jumpa kadang-kadang sampai saya mengelak. Setiap kali jumpa, Ustazah terima kasih. Ya, kita lupa dah. Terima kasih apa pakcik? Ingatkan tadi kita tolong dia ke apa kan? Sebab Ustazah bawa saya ke sini. Ya Allah sahabat, setiap kali saya dengar diorang cakap macam tu, saya rasa mereka tak layak sama sekali berterima kasih pada saya. Sebab bukan saya menjadi asbab mereka sampai ke sini. Ya, mungkin saya jambatannya. Tapi sebenarnya mereka ni pilihan Allah. Mereka ni pilihan Allah. Saya kata dah lah pakcik, tak payah terima kasih kat saya. Banyak-banyak syukur pada Allah. Doakan saya, doakan para penyumbang sudah. Tak payah setiap kali jumpa nak berterima kasih. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang kita yang rasa malu dengan Allah. Sebab kita tak layak untuk diterima kasihkan pun. Apa sangat kadang-kadang kita, ya Allah bang, apa sangat lah kan. Apa ni, ada seorang pakcik tu sahabat-sahabat, orang Kedah. Orang Kedah. Dia bercerita, Ustazah saya dulu jahat. Ustazah saya driver lori, saya driver bas. Solat saya tak buat. Tapi setelah saya aksiden sekali tu, saya ingatkan saya dah mati dah. Rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia kata apa? Dia betul-betul bertaubat sebab Allah tak matikan dia. Dia takut nak mati dalam keadaan dia tak solat, tak puasa. Dah 10 tahun sekarang ni dia jadi bilal dekat masjid. Masya Allah. Dan semalam dia antara yang naik Gua Hira lah. Lepas tu kita kat sini ada 2 orang penggali kubur, pakcik-pakcik Tajaan. So anda bayangkan, saya belajar hidup. Saya belajar daripada mereka. Bukan mereka belajar daripada saya sebenarnya. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab tu kan bahagia sangat sahabat-sahabat bawa orang yang reti bersyukur ni. Bahagia sangat. Dan Ustazah tak lari juga daripada jemaah yang tak tahu nak cakap lah. Nak cakap kufur, kita pula berdosa. Tak reti nak bersyukur tu. Kan dah macam-macam nikmat dibandingkan dengan orang lain. Tapi tak reti nak bersyukur. Sahabat, diorang dah mula tuangkan air atas lantai untuk mop. So Ustazah nak kena cuba lari sekejap. Sekejap Ustazah bawa anda jalan-jalan lagi. Alamak, nak bawa kitab Latahzan dalam ni lagi. Kitab Latahzan ni sebenarnya rasanya lebih sekilo kot. Jangan mengeluh Ustazah. Kitab Latahzan ni lunyai dah bawa ke sini. Okey, kita jalan-jalan lagi. Semoga semua anda, saya suka tengok anak-anak Arab yang berlari-lari ni. Betul, Bonda Zainul Abdul Rahman. Bukan maksud saya apa sangat tu. Maksud saya tu, saya tak layak diterima kasihkan. Dan Masya Allah, 900. Ui, Noni Nadia. Oh sorry. Inilah untungnya sahabat tim khidmat. Mereka boleh hafal kitab buku-buku Ustazah Zain ni berapa berat. Sebab apa sahabat? Sebab mereka nak post, mereka timbang dulu kan. Thank you Noni Nadia, tak sampai 1 kg Noni, kita kan doktor nasihat tak boleh bawa barang berat-berat. Mengada-ngada kan Noni. Apalah, semoga sahabat-sahabat yang diuji sama macam Ustazah dan Noni. Tengok ni, mereka bubuh untuk membersihkan, mengilatkan lantai. Alamak, ni ke atas macam dah tutup je. Sekejap rindunya lah nak ke sana. Tak sampai sekilo, hampir-hampir. Dalam ni tinggal semua cleaner. Ustazah saya seorang nak tumpang jadi cleaner sekali kot. Allah. Sekejap Ustazah bawa anda mengintai ruang bawah tu. Pukul 12 ke waktu Malaysia? Sekejap. Kenapa muka kita pula keluar ni? Sekejap ni intai-intai clock tower. Pada atas ni kan masa akhir Ramadan sahabat, tak adalah nak lengang macam ni. Nak daftar astro.
Kenapa nama dia nak daftar Astro? Oh, dia mesti ejen Astro kan? sorry. Saya kata kenapa nama dia nak daftar Astro? Ingat nama dalam IC. Tepat 12 tengah hari. Selamat berhari raya tau. Siapa-siapa nak pergi beraya, jaga diri tau. Ustazah duduk kat sini bila dengar ada yang Masya Allah, yang dalam perjalanan aksiden lah apa semua. Tengok ni polis-polis yang jaga. Sekejap, Ustazah dah keluar sekejap. Ni adalah eskalator. Ustazah menyamar jadi cleaner. Bawah kereta tadi Ustazah kok boleh tumpah. Lampau tau. Okey, alamak kat sini pun ada cleaner lepak. So Ustazah nak cuba naik. Ada tak halangan? Okey, boleh naik. Sekejap Takut semalam tengok ada seorang makcik Turki tu jatuh daripada sini. Apa dia jatuh apa? Tadi kita start kuliah pukul berapa? Kenapa baru nak pukul 12? Tak faham. Tadi kita start pukul hari ni last bayar qada hutang puasa. Apa-apa je lah sahabat-sahabat, yang penting kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ustazah memang nak kena habiskan juga puasa sebab nanti balik nak makan-makan dengan Noni Nadiah lah, nak pergi utara jumpa Nursiah Ishak lah, nak pergi selatan jumpa Adawiyah Rosli lah, nak pergi Rawang jumpa Nur Aziz Ahmad lah, nak pergi Kuantan jumpa Siti Azmahani Muhammad lah. Tu dia macam-macam Ustazah. Okey. Yes, rooftop buka. Kak Nazar pergi WhatsApp Ustaz Azwan sebab saya pakai handphone ni. WhatsApp Ustaz Azwan cakap Ustazah dah kena halau kat tempat tadi. Ustazah sekarang dah naik ke rooftop. Ustazah cari lokasi untuk lepak lagi, buat halakah ilmu. Tengok pintu-pintu dia pun, alamak, dia punya kapet semua dah gulung kat atas ni. Mana nak bawa jemaah lepak lagi ni? Sekejap nak keluarkan kasut. Kasut saya ni sahabat, sebenarnya dah nak buang. Tapi rezeki dia itulah kan, kalau Allah nak muliakan. Rezeki dia dah berkali-kali dah sampai kat sini. Nak buang tu bukan sebab apa, sangat dah lusuh dah. Bukan tak ada kasut baru, tapi nak juga pakai yang ni. Itulah dia Ustaz Zazan. Yang baru ada. Tapi untuk ulang alik masjid, untung sangat kakak yang hadiahkan Ustazah kasut ni hari tu. Dah bertahun, tapi sebab elok lagi tak naklah buang. Ni orang duduk-duduk kat sini. Sekejap kacau kita tak latah azan ni. Rupanya ruang kapet ni sudah digulung. Kak Nazar cakap, Ustazah dah berada di rooftop, tapi semua kawasannya sedang digulung. Hari tu saya buat live untuk 3 Al-Hijrah yang pagi-pagi raya tu dekat mana Cik ni waktu duha dah sahabat. Saya dapat je tempat yang cantik. Kita solat duha. Lepas tu tengok macam panas macam mana pakcik-pakcik ni. Macam ni lah jadi mak. Kena tengok lokasi yang paling cun untuk anak-anak lepak. Lepak lah pula iktikaf Ustazah Zai. Sekejap saya tak baca komen anda sekejap. Seorang kata kesian perempuan ni jalan seorang-seorang. Padahal ada tok laki tu sebenarnya nak cari tempat yang di balik mendung sikit. Ada satu location yang Ustazah live masa 3 Al-Hijrah tu. Dia orang semua cakap cantik. Tu anda nampak tak clock tower kat atas tu? Poing clock tower. Hari tu Ustazah live dekat bawah tiang elektrik tu kot. Okey, belah sini dia mendung sikit. Kerusi banyak, boleh ajak pokcik-pokcik.
Boleh tak doakan kesihatan untuk diri saya sendiri? Boleh je doakan untuk diri sendiri. Kami teman Ustazah jalan. Bestnya anda. Masya Allah. Ini dah macam Ustazah Salimah Mekah kenangan terindah pula. Alamak, sikit lagi nak jatuh kau. Basah lantai ni rupanya dia mop. Sekejap ni cantik ni. Dulu masa haji, Ustazah banyak kali datang bawa ayah kat sini. Masa kami buat haji dulu. Sekejap kat sini cun ni, dia tak panas. Tapi dia tengah bersihkan. Mesti orang ingat Ustazah sesat. Dia ni berjalan, pandang sana sini. Ni kat rooftop sahabat. Kalau musim haji, kat sini pun full. Sebab dah tak ada ruang kat bawah. Jadi Ustazah nak selesa, Ustazah selalulah bawa ayah Ustaz kat sini. Memang pandang depan Kak. Kak Nazar memang pandang depan. Tak pernah Ustazah Zai menjelajah sampai macam ni sekali. Mata-mata nak bawa hangpa lah ni. Sebenarnya bukan semata-mata kerana anda, tapi kerana saya mencari lokasi untuk jemaah Al-Fawwas berhalaqah ilmu sekejap lagi. Ya Allah sahabat Adawiyah, masih dekat dalam talian ke? Ustazah nak lepak kat sini jap. Lepak tu. Kak Nazar bagi tahu dekat Ustaz, Ustazah dah tunggu dekat rooftop. Betul bawah clock tower. Sebab kat sini mendung sikit. Ada, nak tahu tak ada, grup kita yang hari tu kan sedih sangat kan. Kita naik rooftop kena halau. Tak boleh tahu sahabat. Ramadan dengan Syawal ni datang. Ya Allah, Ustazah banyak sangat buat program. Tapi tak boleh janji. Tak boleh janji dengan mereka nak buat program apa. Tak boleh masuk dalam itinerary. Sebab sekejap boleh, sekejap tak boleh. Ini Ustaz Azwan pagi tadi lepas subuh siap tanya dekat cleaner kat atas ni. Kalau saya nak bawa jemaah sekejap lagi, boleh ke? Dia kata boleh. Tak ada masalah. Ya Allah, dulu kita siap minta permission. Cannot. Tak boleh sahabat-sahabat. Cuma kat sini kalau malam dia sejuk sebab angin original. Sekejap saya punya niqab ni dah terlondir ke pula ke macam ni. Jap. Anda tengok view. Jom lepak lu kat Siti Azman ni. Okey, saya dah bawa anda berjalan tahu. Selalunya saya tunjuk dataran Kaabah. Floor pertama. Lepas tu hari ni puas saya bawa anda di tingkat 2. Naik sampai ke atas sahabat. Bila Ustazah datang ke sini kan. Bila Ustazah datang ke sini. Apa nak cakap tadi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ada doa lain dan cita-cita lain. Memanglah kita banyak doa, kita banyak impian, cita-cita kan. Tapi antara yang paling besar dalam kepala saya, nak pastikan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke sini. Sampai ke sini, ya Allah. Saya faham sangat perasaan anda untuk memijakkan kaki ke sini. Dan sahabat-sahabat, wallahi, bukan kerana kita orang kaya, tapi kerana kita nak sangat dekat dengan Nabi. Kita nak sangat bersujud atas bumi ini yang penuh barakah didoakan oleh Nabi. Saya rasa macam mimpi sangat-sangat sahabat-sahabat. Tapi itulah, kita mendekat sungguh-sungguh dengan Allah. Kita yakin sangat-sangat dengan Allah. Betul lah Dawiyah Rosli, ya Allah. Ustazah kan yang teringat sangat kita kat sini hari tu. Nak buat itu tak jadi, nak buat tu. Masa Ustazah datang dengan grup Dawiyah Rosli ni sahabat-sahabat, bulan Mac kan ada. Sedih sangat. Kita dah plan nak jumpa kat sini, tak boleh. Nak buat kat sini, tak boleh. Masya Allah. Ini dekat Madinah hari tu, Ramadan, Ustazah siap boleh 3 kali solat tasbih dengan jemaah. Kat Madinah tu, lagilah dia halau kalau ramai-ramai. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, dekat Mekah ni, tak ada siapa nak halang. Siap buat solat tasbih berjemaah tu. Allahu Akbar. Itulah benda tak boleh janji. Sebab tu Ustazah tak jam. Tak boleh lah. Kalau okey umrah bersama Ustazah Zai, boleh solat tasbih bersama, boleh majlis ilmu bersama. Kau siapa nak janji macam tu? Kau King Salman ke? Kan? Datang je, rezeki Allah tu pasti ada je. Cakap dekat Ustaz, kat Nazar, saya pakai handphone merah. Handphone hijau saya tak on internet.
So, sekejap saya baca WhatsApp Ustaz. Boleh ke kita tengah live ni kita baca WhatsApp Ustaz? Nanti terkeluar tak? Okey, tak apa. Kalau macam tu, Ustazah ni dulu. Ustazah stop live dulu sahabat-sahabat. Nanti insya-Allah Ustazah sambung lagi untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat umrah. Mereka ni dah hari-hari akhir dah dekat sini. Okey, jom temankan saya seorang-seorang kat sini nak layan WhatsApp Ustaz dulu. Mungkin ada info terkini sebab Ustaz tengah tunggu jemaah nak bawa ke sini. So apa-apa nanti Ustazah share. Bye-bye sayang-sayang. Semoga semuanya Allah izinkan untuk sampai ke sini. Sahabat-sahabat yang berkongsi tentang tanah suci. Jagalah hati. Jagalah hati. Jangan sampai dicemari, dikotori oleh perkara-perkara yang bukan kerana ilahi. Nak jaga hati ni bukan mudah sahabat-sahabat. Bukan mudah. Okay? Tempuh sahaja segala mehnah, segala ujian. InsyaAllah kita akan dipertunjukkan jalan oleh Allah. Bye-bye. Ingat, liaan merupakan satu ujian. Besok kita nak sambung bab baru la tahzan. Sayang semua kerana Allah. Bye. Assalamualaikum.